Salam sejahtera, saya Lim dari Kumpulan Ciputat. Hari ini kami akan berkongsi tentang salah satu dasar penjajahan yang sangat memberi kesan kepada hubungan antara kaum di Malaysia, yaitu dasar pincah dan perintah. Dasar ini diperkenalkan oleh British pada zaman penjajahan Taman Melayu, terutamanya pada abad ke-19 hingga abad ke-20. Tujuan utama dasar ini adalah untuk memudahkan British mengawalkan penduduk tanah Melayu dengan cara memisahkan kaum-kaum dari segi pekerjaan, tempat tinggal, dan pendidikan. Dasar ini menyebabkan rakyat hidup terpisah walaupun berada dalam satu negara. Walaupun penjajahan telah tamat, dasar-dasar ini masih diserahkan sehingga ke hari ini. British memperkenalkan dasar ini kerana mereka mahu mengelakkan perpaduan antara kaum yang boleh mengungut kuasa mereka. Mereka memisahkan masyarakat Melayu, Cina dan India kepada 3 sektor berbeza. Melayu diletakkan di kampung dan terlibat dalam sektor pertanian, Cina diletakkan di kawasan bandar dan lumbung, bekerja dalam sektor perlumbungan dan perniagaan. India dibawa masuk ke ditempatkan di estet atau ladang getah sebagai buruh. Mereka juga membina sekolah berasingan mengikut kaum dan tidak mengalahkan interaksi antara satu sama lain. British sengaja mencipta jurang antara kaum agar mereka tidak bersatu menentang penjajah. Menerangkan kesan-kesan yang akan dihadapi berdasarkan isu tersebut, dasar pecah dan pemerintah di Malaysia. Kesan daripada dasar ini sangat mendalam. Masyarakat hidup secara terpisah dan tidak saling mengenali antara satu sama lain. Masalah prasangka dan salah faham berlaku kerana kurang komunikasi antara kaum. Contohnya dalam kejadian pergaduhan kecil di sekolah atau kawasan perumahan kadang-kadang timbul kerana salah faham budaya atau bahasa, bukan kerana niat jahat. Contohnya paling jelas ialah sekolah masih dipilih berdasarkan kaum menyebabkan pelajari dari kecil tidak belajar sama-sama. Di bandar pun kita dapat lihat kawasan majoriti satu kaum seperti flat kawasan Y hanya Cina, kawasan kampung hanya Melayu, kawasan ladang hanya Hindia. Ini bukan salah rakyat tapi kesan dari dasar penjajahan dulu. Kini apabila kerajaan buat program perbaruan, masih ada cabaran untuk membawa semua kaum benar-benar rapat. Pertama, sistem pendidikan kebangsaan perlu diperkuatkan untuk menyatukan belajar dari semua kaum dalam satu sistem. Kedua, program interaksi nasional perlu dijalankan di sekolah dan komuniti seperti aktiviti kebudayaan bersama sukan dan lawatan silat. Ketiga, media sosial perlu digunakan untuk mempromosikan budaya toleransi dan saling memahami. Keempat, perumahan bercampur kaum perlu dirancang dalam pembangunan bandar supaya masyarakat tidak terpisah lagi. Kelima, masyarakat sendiri kena keluar dari zon selesa dan belajar tentang budaya kaum lain termasuk makan, bahasa, pakaian dan adat. Bang, untuk petugasan kami, boleh saya tanya satu soalan? Dulu penjajah asing pisahkan kaum dari segi tempat tinggal dan pekerjaan. Sekarang ini abang rasa rakyat Malaysia masih terpisah ikut kaum atau kita dah lebih bersatu? Pernyataan itu sendiri membawa maksud memahami budaya antara satu sama lain, memahami apa yang tidak boleh dan boleh dalam sesuatu kaum itu sendiri, agama, kepercayaan itu sendiri.
sudah tentu pada pandangan saya untuk penyertaan itu lebih kukuh, tentu ada lagi langkah-langkah yang boleh dilaksanakan seperti sekolah integrasi salah satunya, dan selain itu sekolah kebangsaan harian dengan elektif tertentu seperti bahasa terutamanya. Jadi kalau dapat diaplikasikan seperti pemilihan bahasa elektif seperti bahasa Mandarin dan bahasa Tamil atau lain-lain bahasa juga, yang merupakan salah satu titik asas kepada penyertaan itu sendiri, ia adalah lebih baik, dan penyertaan di dalam antara kaum di dalam negara ini akan menjadi lebih cepat dan bukanlah suatu perkara yang mustahil. Okay. Kita tak boleh biarkan jurang antara kaum terus wujud. Kita mesti ubah cara fikir dan cara hidup kita. Kita perlu tanam nilai perpaduan, hormat, toleransi dan kasih sayang sesama manusia. Perbezaan bukan untuk dijadikan sempadan, tapi kekuatan untuk membina Malaysia yang lebih aman dan bersatu. Dan hari ini kita boleh lihat ramai rakyat Malaysia yang saling membantu tanpa mengira kaum. Contohnya ketika bantuan dihantar ke kawasan banjir raya, berbagai kaum berganding bahu-membahu tangan dan sokongan. Inilah bukti bahawa kita mampu berubah dan perbuatan ini bukan mustahil. Okay, bye-bye.